kita bersama. Kirdaka junuta, dimta. Kirdaka junuta, dimta. Kirdaka junuta, dumta. Dumta na 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 na, dum dum ta na 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 na, dum dum agapa. Dum dum ta na na de na 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 na, dum dum agasa. Ragda dum da 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 di ra na 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 na. Da 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 dum da 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 dum da da dum 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 da na 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 di na 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 dum. Kirda na di ra na. Gama gama maga ma ba maga sa ni sa. Dan di ra na. Gama gama maga ma ba maga sa ni sa. Dan di ra na. Gama gama maga ma ba maga sa ni sa. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. With the shape of with the shape of I'm in love with your body. Luar biasa hari ini begitu meriah kerana kita akan meraihkan hari Deepavali. Ya. Pagi-pagi saja dah membuat kita goyang-goyang-goyang. Okey, sabar. Saya masih nak keluar sekejap. Kenapa? Dayah. Dayah. Ya. Tak adalah, kita feel boleh tak tarian macam tu. Saya rasa macam saya pun sebahagian jugalah. Ya. Panggil saya hari ini, penonton-penonton sekalian, Daya Bakar Aishwarya. Amboi. Oh, kalau itu Z American Khan. Oh, yes. Boleh? I like that. Bagus. Apa-apa, terima kasih kerana menonton kami di pagi hari. Memang pagi ni kita rasa ekstra meriah. Betul tak, Zaid? Betul. Sebab seperti biasa, kita bangun pagi hari-hari kita sentiasa mengenengahkan sikap yang positif. Kerana pagi tu paling penting, Daya. Ya. Pagi tu kalau kita tak positif, maka kehidupan seharian kita tu tak positif. Itu dia. Jadi mindset pagi-pagi itu paling penting. Selamat pagi semua penonton setia Borak Kopitiam. Semangat-semangat. Lagi-lagi kan bila cakap pasal perayaan Deepavali ni memang selalu dikaitkan dengan warna-warni. Betul. Maksudnya macam Zaid hari ni Pakai hijau. hijau. Saya pula lagilah macam-macam warna ada ni. Ini nak bersiap ni. Jadi sekarang ni saya lebih menghargai kepada anda-anda yang mungkin tersedang menyambut Deepavali, nak bercantik-cantik, memakai sari, lengga dan sebagainya. Bukan mudah, mengambil masa. Betul. untuk Seperti nampak biasa, rakan-rakan semua penonton-penonton yang kami sayang sangat-sangat. Bukan saja anda boleh saksikan kami secara langsung di TV, Ya. tetapi boleh juga saksikan Borak Kopitiam di Facebook Live. Ya. Di mana anda semua boleh berikan komen. InsyaAllah kami akan baca komen Ya. anda. Dan hari ini, sempena dengan Deepavali ini, kongsikan kalau anda semua ada mungkin memori-memori yang tak dapat dilupakan, Ya, kenangan memori manis. bercinta bukan? Bukan memori bercinta dengan budaya itu. Ya, okey. Jadi yang paling penting pagi ni saya nak cerita juga. Silakan. Bila bercerita tentang perayaan, kita sekarang dalam musim yang harus lebih berjaga-jaga juga. Benar. Untuk keselamatan kita. Jadi ada SOP Deepavali semasa tempoh PKP dan juga PKPB ini. Jadi kalau kita lihat di skrin sekarang, anda boleh baca juga. Kalau bercerita tentang upacara semayang, tidak boleh melebihi 30 orang pada satu-satu masa, tertakluk juga kepada keluasan ruang rumah ibadat itu kuil dengan penjarakan fizikal. Dan manis pula Zaid, manisan tu diagihkan secara berbungkus. Lepas tu, lepas habis upacara semayang, boleh terus bersurai. Dan juga sambutan Deepavali di kediaman pun kita tengok kalau di rumah landed, keluarga terdekat, tidak boleh melebihi 20 orang. Kalau strata pula nampak dia ada keluasan-keluasan yang diletakkan di situ. Dan
setiap yang menyambut boleh melaksanakan saringan di pintu masuk rumah ibadat. Betul. Dan rekod kehadiran seperti biasa dengan Amal Sejahtera. Ya betul. Dan yang paling penting sekali inilah dia penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kita kena sentiasa ingat mengingati. Sebenarnya sempena pula sambil kami mengingati anda semua penonton sebenarnya mengingati diri sendiri juga. Ya betul. Kita pun kena ikut SOP 1 meter sekurang-kurangnya. Ya. Apa-apa pun hidup perlu diteruskan dengan SOP yang telah ditetapkan. Ya, jadi kepada yang menyambut mungkin sedang mula makan sekarang pagi kan dah start dah perayaan kan start awal kan. Saya tak tahu Zaid, kalau saya cakap saya di Bali ni saya terbayangkan makanan-makanan yang sedap. Ya. Tapi kalau normal lah kita kan rakyat Malaysia. Kalau di Bali kita mesti kaitkan nombor 1 mesti kudapan maruku. Maruku tu mana biasa nampak depan kami pun ada makanan-makanan yang orang kata manisan. Memang asas lah manisan ni. Zack tak pakar sangat tentang itu, tapi Zack suka tengok cerita Hindustan lah. Ya ke? Dalam cerita Hindustan tu memang benda macam ini memang tidak dapat lari lah. Patutlah Zack tengok Daya tadi. Daya nampak macam Katrina Kaif kadang-kadang, macam Aishwarya Rai kadang-kadang. Rasa macam saya sebut nama lain, tapi tak apa, silakan. Baik, jadi seperti anda semua sedia maklum di mana semalam kita ada anugerah bintang popular berita harian yang ke-33 telah berlangsung di Axiata Arena Bukit Jalil. Dan tahniah kepada Hakim Rosli kerana telah membawa pulang status artis paling popular. Ya, paling popular. Jadi sebenarnya ini adalah saya yakin hasil kerja keras peminat-peminat Hakim Rosli. Betul. Dan juga tahniah kita ucapkan kepada pemenang-pemenang yang lain juga. Kau nampak Wani Hasrita, artis wanita paling popular. Betul. Yang paling bestnya Hakim Rosli ni dia menang dengan kutipan undi hampir 23 juta. Sekaligus memberikan dia satu kelayakan untuk membawa pulang tahta yang paling besar iaitu artis paling popular ABPBH ke-33. Ya, dan tak kurang juga kita tengok nama-nama yang kiranya macam kejutan. Kita ada Mawar Rashid, Zahira Azim dan ramai lagi yang memenangi anugerah bintang popular. Tahniah kita ucapkan, semoga kerjaya anda terus sukses. Dan kepada peminat-peminat, anda telah melakukan tugasan sebagai seorang peminat yang hebat. Betul. Tanpa undian tak boleh menang tau. Betul. Anugerah nombor baru. Apapun tahniah juga kepada seluruh tim produksi, kepada semua yang terlibat dengan anugerah semalam. SOP dipatuhi satu-satu. Kenapa kami sentiasa mengingatkan tentang SOP? Kerana ini juga di mana sangat-sangat penting kes di negara kita meningkat 4 angka. Kalau disebut pada Jumaat, penambahan 1 kes kematian juga. Ini bukan satu berita yang baik sebenarnya. Ini satu berita di mana kita kerap mengingatkan kepada diri sendiri, kepada anda semua di mana apa sahaja yang kita lakukan ada sebab kenapa kita wajib patuhi SOP. Ya, dan juga kalau kita lihat penambahan kes ni, kalau diikutkan memang ada beberapa hari yang telah mencapai 4 kes, tapi semalam bila kita tengok dah meningkat lagi dan membuatkan ramai yang risau. Saya pasti ramai yang risau di luar sana, tapi ini juga sebagai satu kesedaran untuk kita lebih berhati-hati seperti kata Zaid, dan juga lebih menjaga penjarakan sosial. Jika tiada apa yang penting, tidak perlu keluar rumah melainkan memerlukan. Betul. Ya? Kalau tak perlu keluar rumah, duduk rumah. Kalau tak ada kerja nak buat, tonton TV. Macam sekarang, tonton Borak Kopitiam. Kalau kau tak tengok TV sama Zaid? Facebook Live. Facebook Live. Kau mana boleh tengok? Yang best Facebook Live ni, kita duduk. Silakan duduk Daya. Silakan. Okey. Macam Syaruhan tadi kursi lah. Okey, terima kasih. Walaupun kita duduk dekat rumah. Okey, seperti contoh anda sedang menonton kami di TV3. Bagus, tak ada masalah. Kalau sedang menonton kami secara live di Facebook, apa kata ada link kat atas tu, copy link tu, share kepada grup-grup WhatsApp. Bukan tak tahu abang akak grup WhatsApp dalam telefon dah sampai 30. Share je semua ya. Baik. Okay. Jadi hari ini sebenarnya dengan kemeriahan Deepavali, Dayah Zaid ada soalan. Okey, silakan. Mungkin Dayah ni kalau kita tengok kan, Dayah punya watak ni very bubbly, seronok apa semua. Kajol tak okey lah, kajol macam bubbly. Okey. Dayah ada tak momen-momen yang Dayah nak kongsikan dengan kami? Waktu Deepavali ni. Maksud macam kemeriahan macam tu lah. Okey, saya macam bila waktu besar saya tak berapa ingat. Tak ada yang pengalaman yang betul-betul saya pergi join perayaan sebagainya. Tapi waktu kecil-kecil adalah. Waktu kecil-kecil saya selalu ikut ayah saya. Ayah saya dia bekas pegawai polis. Jadi banyak kita ikut pergi rumah untuk sambutan bersama. Jadi memang meriah. Yang paling saya ingat sekali ada dua. Dua. Satu adalah baju yang cantik-cantik, warna-warni. Dan kedua, makanan yang
Masya Allah, sedapnya. Dan lagi, yang saya rasa paling penting antara semua ini adalah kita punya perpaduan menunjukkan kita rakyat Malaysia, ada Melayu, ada Cina, ada India, semuanya merayakan bersama-sama. Betul, Dayah. Dan itu betapa uniknya kita sebagai rakyat Malaysia yang kita patut bangga saat kita meraihkan kita punya perbezaan. Z suka, Z nak tambah sikit Dayah. Ya. Z terfikir pula, Dayah ni sebenarnya kakak Z ke apa? Sebab first of all, kita punya ayah dua-dua bekas pegawai polis. Okey, satu. Lepas tu kita pergi ikut ayah kita meraihkan Deepavali dengan kawan dia. Macam sama, betul. Sebab Z pun waktu kecil-kecil dulu memang ikut ayah apa semua. Dah besar dia pun ada juga dengan kawan-kawan. Tapi kalau nak kirakan, kalau kita nak berceritakan tentang memori, tentang kenangan waktu kecil tu paling indah. Ya. Sebab kita tak ada masalah dan sebagainya. So bila ikut ayah Z dulu, Dayah, pergi je rumah kawan dia tu, dekat lantai tu dah penuh dengan dekorasi apa semua. Kolam? Ya, itu yang paling best. Di mana kalau Deepavali je, Z mesti suka dia punya apa tu, dekorasi. Dekorasi memang cantik lah kan. Kalau kolam tu, kita boleh tengok ada desain yang berbeza-beza dengan warna yang cukup menarik. Tu hari ini kita akan berbincang ataupun kita akan cerita-cerita lagi macam-macam tentang meriahnya sambutan Deepavali. Betul. Kita pun tahu penonton Borak Kopitiam bukan satu bangsa saja. Kita Malaysia ni banyak bangsa, pelbagai kaum dan sebagainya. Mungkin anda boleh kongsikan kepada kami, mungkin ada yang kami terlepas pandang. Tim kami di Borak Kopitiam akan sentiasa terbuka hati, terbuka ruang kepada anda untuk memberikan komen atau cerita saja apa-apa kenangan bersama dengan kami. Ya, dan dengan cerita juga kita hari ini ada nak kongsikan kemeriahan Deepavali. Ya. Dengan cerita kami punya kawan ni, Syahmi ni, dia Deepavali norma baharu. Oh, okey. Nak tahu cerita? Nah, saya nak tengok ni. Jom kita saksikan. Sambutan Deepavali ataupun dikenali sebagai Festival Cahaya merupakan antara perayaan utama yang disambut oleh kaum India di Malaysia. Kebiasaannya, pelbagai persiapan akan dilakukan menjelang Deepavali seperti menyediakan juadah istimewa, membuat kolam berwarna-warni dan pelbagai lagi. Tetapi kali ini, perayaan Deepavali semestinya disambut dengan cara yang berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Jom kita ikuti sambutan perayaan Deepavali Norma Baharu bersama Profesor Dato' Dr. Paramasivam dan keluarga. Sambutan perayaan Deepavali pada masa dahulu, iaitu masa saya kanak-kanak, sambutannya begitu baiklah, yang mana ramai yang akan kunjung-kunjungi dan kita mempunyai ramai kawan. Mana saya tinggal di estate di Melaka, so kami sentiasa akan keluar pergi ke Bandar Melaka dan menonton wayang dan sebagainya. Begitulah perayaan Deepavali di zaman muda tu memang kenangan yang manis lah. Di Malaysia selalunya adakan open house lah, mana rumah terbuka. Oleh kerana pandemik COVID-19 ini, jadi kita kena ikut arahan daripada KKM lah, yang mana sambutan itu memang still meriah. Kita akan buat sambutan di peringkat rumah dan sebagainya, dan kita mengelakkan rumah terbuka lah. Deepavali kali ini disambut oleh Prof. Paramasivam dan keluarga dengan cara yang sangat sederhana. Namun begitu, tidak semestinya ia tidak boleh disambut dengan meriah. Pelbagai aktiviti boleh dilakukan bersama keluarga di rumah. Yang pertama sekali, sebelum hari Deepavali ada sembahyang kepada orang yang dah meninggal dunia. Sembahyang arwah lah, yang mana malam itu dia akan buat. Dan hari yang kedua itu lebih kepada kita sembahyang semua keluarga, ahli keluarga. Anak-anak semua akan dapatkan restu daripada ibu bapa lah. Supaya hari itu akan menjadi satu yang bahagia lah. Juadah wajib seperti tosai, kuih adi resam, idi yapam dan kambing masak kurma juga sering menghias meja makan setiap kali kedatangan Deepavali. Dia dalam sambutan Deepavali ini, kuih-kuih yang memang famous adalah muruku lah. Yang lain satu ialah kuih batu ataupun dalam bahasa Tamil keti runde. Itu yang merupakan makanan yang rasmi lah yang adakan pada hari Deepavali itu. Kita tak ada buat rumah terbuka, jadi sekarang kita hantar makan pada jiran yang ada bersebelahan lah. Kami sediakan berbagai jenis kuih muruku dan juga sediakan cookies lah, kuih-kuih yang special untuk hari Deepavali.
Jadi kita perlu fikirkan bahawa walaupun kita tidak dapat buat sambutan open house yang macam biasa, tetapi kita still boleh gunakan dengan ahli keluarga. Yang mana perhubungan ahli keluarga akan lebih rapat dan lagi akan meriah. Perayaan Tibawali ini kita still boleh merayakan pada tahun-tahun yang akan datang. Tetapi yang bahaya yang ada pada negara kita yang sekarang, bencana yang ada ni ialah COVID-19. Jadi kita terpaksa kena ikut. Kita perlu, bukan terpaksa, kita perlu menghormati dan juga mengikuti norma baru ini supaya kita dapat membenteras COVID-19. Anewarkum Tibawali Nalwaltukal. Selamat menyambut Hari Tibawali. Selamat menyambut Hari Deepavali. Itu meriah. Dan suka sangat tengok bila satu keluarga berkumpul buat aktiviti bersama-sama. Paling saya suka sekali bila kita kongsi makanan. Itulah dia. Walaupun okey, norma baharu, Deepavali norma baharu. Kita tahu kita tak boleh nak menyambutnya seperti ramai-ramai. sebelum ini Ya. sebagainya. SOP kena patuh. Tapi tak semestinya kemeriahan tu kita kena kurangkan. Kita boleh dengan contoh macam dia kata tadi, kongsi apa yang kita ada. Macam tadi nampak tadi ada bungkus baruku ke apa. Oi, Boleh hantar kat rumah enak. Dayah sikit. Wah minta pula. Tapi memang seronok tau. Lagi-lagi bila jiran kita ada semangat menyambut bagi meriah macam tu. Betul. Kemeriahan tu kena ada. Dalam kita sebut apa-apa sambutan perayaan, pertama tu kemeriahan. Ya, kemeriahan tu. Dalam kita meriah-meriah tu kita kena fikir juga. Jadi sebenarnya Borak Kopitiam hari ini kita akan meriahkan lagi hari anda. Kita ada persembahan lagi, kita ada tetamu khas lagi. Jadi tak boleh pergi mana-mana lah. Kita rehat dulu, kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Masih lagi kita bersama memeriahkan Hari Deepavali hari ini. Ya. Deepavali norma baru. Ya, adakah mungkin anda juga sebab nak feel extra happy Deepavali tu tak dapat beraya rumah kawan-kawan atau keluarga dan sebagainya? Adakah mungkin pagi ini makan puri bersama dengan kari ataupun dal? Ya. Itu macam saya punya selera hari ini je. Itu yang kita sebenarnya kita hari-hari tahu. Hampir setiap hari sebenarnya kita meraihkan Deepavali ni. Ya, Kuat betul. untuk makan. Sebab kita kan rakyat Malaysia kan memang berkongsi. Kita punya makanan sebagainya lagi. Benar. Macam-macam lagi. Kita ada sahabat-sahabat yang akan datang hari ini. Salah satu contoh. Ini dia. Sudah sampai. Raya bersama-sama. Yes. Cepat-cepat. Bersama dengan kita MC Gobin bersama dengan Vimala. MC Gobin. Halo, selamat Deepavali. Vimala. Okey. Sila. Oh, macam besar sangat rumah saya ni. Sana sikit. Jaga SOP. Baik. SOP kita. Apa khabar? Sila lagi, ya? Happy Deepavali. Terima kasih. Jadi hari ini MC Gobin bersama dengan Vimala bukan datang kosong. Mereka bawa buah tangan. Buruku dan juga lagu. Benar. Okey, mungkin boleh ceritakan sikit. Kita start dengan MC Gobin. Okey. Tentang lagu. Adakah lagu ini sempena Deepavali ataupun lagu ini memang general untuk bukan khusus untuk perayaan Deepavali tu? Okey, pertama sekali lagu ni memang kita buat untuk tahun COVID ni. Pasal selagi banyak artis-artis sekarang ni memang susah nak sampaikan lagu. So ini one of the peluang kita nak bagi beritahu dalam situasi COVID ni, kita bagi satu lagu untuk kegembiraan masing-masing. Boleh enjoy dekat rumah. Oh, nampak tu. Salurkan kebahagiaan melalui lagu. Tapi kan kita cerita pasal Deepavali, saya memang tak sabar tau nak sambut hari ni di set Borak Kopitiam. Saya tengok sari cantik. Nak tanya berapa lama sebenarnya pakai sari? Berapa lama? Sebenar-benarnya. Kalau wanita nak bersiap pakai sari, berapa lama? Oh, memang ambil masa. Betul lah. Sampai 1 jam? Maybe 45 minit macam tu. Ya. No wonder lah saya pun hari ni rasanya 45 minit campur 15 minit. So rupa-rupanya jenaka yang selalu lelaki buat, perempuan selalu siap lambat ni sebenarnya biasalah. Normal Mereka lah ni sebenarnya. lagi luar biasa. Okey. Oh. Kalau macam tu MC Gobin berapa lama pula bersiap? Saya kalau macam orang cakap kita nak bagi peluang perempuan ni mandi dululah. Pasal lelaki ni bagi tengok wayang dulu, tengok TV, bagi dia orang mandi, dah start tengok, dah separuh dah habis, baru kita pergi mandi dan kita dalam 10 minit, 15 minit. Itu dinamakan planning bersama-sama. Ya, supaya adil. Baik, kita tahu Deepavali ni memang meriah. Tahun-tahun sebelum-sebelum ini kan. Sekarang ni kita nak sembang tentang Deepavali norma baru. Mungkin MC Gobin, untuk tahun ini, untuk kali ini, di mana Deepavali ini kita tak boleh nak rayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Apakah you punya rutin
maksudnya you dah plan out ke atau apa yang membezakan? Adakah Deepavali kali ini disebabkan tak boleh keluar dan sebagainya? You macam biar je lah, biasa-biasa sajalah. Ya, seperti biasa kita ada planning nak balik kampung, tengok datuk nenek semua kan. Tapi tahun ni kita kena support kerajaan dulu, apa tindakan yang telah diambil supaya kita tidak merentas negeri dan daerah sebagainya. Apa nak buat kan, so kita sambut dengan kawan-kawan sendiri ataupun kita jaga kesihatan dulu pasal kita nak semua masalah-masalah ni supaya kita tak nak apa-apa terjadi lagi apa cakap lagi besar. Lagi besarlah. Maksudnya penjagaan diri sendiri dulu dengan keluarga. Seronok bila dengar balik kampung. Mak ayah. Kat mana kampung tu? Bimala dekat mana? Kampung air sini je. Oh, dekat je. Selangor je. Selangor je. Okey. So, Saya pun Selangor. Selangor juga. Okay. Tapi kali ni tak boleh selalunya kalau Deepavali ramai-ramai tak selalunya. Memang meriah tak pagi-pagi dah mula makan ke ataupun pergi kuil dulu dan sebagainya. Cuba ceritakan. Kalau hari Deepavali yang biasa bagaimana aktiviti? Rutin aktiviti ya. Rutin dia normal je, bangun pagi, lepas tu mandi, then sarapan tu mesti dengan idli tose tu kan, dengan family. Tose? Idli dengan tose. Dengan makanan saya terus mata makin bulat. Okey, lagi? Itu compulsory, kena ada juga idli dengan tose tu compulsory, dengan kari apa tu, kambing kurma. Sedap. Okey, lagi. So makan bersama dengan keluarga. Lepas tu kita relax tengok TV. Lepas tu baru ada rakan-rakan, saudara mara datang ke rumah. So Sebenarnya kalau kita perasan, hari ni kira pagi raya lah. Pagi raya. Pagi raya Deepavali. Jadi pagi raya Deepavali ni pagi tadi dah buat segala aktiviti. Lepas tu masuk TV. Mungkin boleh cakap hello dekat penonton-penonton kat rumah. Saudara tengah dapat raya bersama. Kalaulah boleh diberi peluang untuk MC Gobin atau Bimala cakap dekat Tok Nenek atau keluarga dekat kampung, apa yang kalian nak cakapkan? Ucapan ke? Ucapan Silakan. Okey, semua kawan-kawan yang macam kita ni sebagai artis Sini. Sini. Sebagai artis dekat sini, kita ada banyak macam peminat-peminat yang sepatutnya kita kena datang buat show ke apa, semua tergendala pasal COVID ni. Selagi lagu ni hari ni baru launching, baru dirasmikan dekat YouTube. Kita tidak dapat menjemput kawan-kawan datang jemput dekat rumah dan juga kita pun tidak boleh menghadir kawan-kawan rumah yang telah dipanggil. Juga saudara mara yang kita sepatutnya pergi pun semua tengok dekat TV je lah. Tapi dia kata tengok daripada TV, lagi handsome pula nampak. Itulah makin cantik lah dia kata. Itulah Daya tadi MC Gobin ada sebut pasal show kanser tergendala, lagu baru rilis. Baru hari ni. Saya tahu tadi mereka ada kongsikan Sentora Putar Lagi Yes. Apa maksud dia sebenarnya? Tentang apa? Sentora Putar Lagi tu. dia actually pasal foto ni. Itu dia panggil sebagai foto. Foto. Sendura Putar Lagi. That means Sentora again. Sendura Putar Lagi. Okay. Sentora Putar bukan Lagi. Sentora, Sentora. Perempuan yang cantik dengan memakai foto. Wow. Perasan tak? apa dia? Sorry Daya, MC Gobin dengan dengan Malan ni husband and wife. Tak. Bukan. Jangan sebabkan gosip kat Bukan keluarga. Daya, sebab apa? Bila saya sebut Sentora Putar Lagi ni, MC Gobin ni dia ini dia tunjuk kami Malan. Dia nak tunjuk pakai putu. Semasa dia sebut si Tak, gadis yang apa nak tunjuk dia pasal foto ni sebagai satu tanda untuk satu perempuan yang telah lebih daripada umur 13 kena pakai dia punya kewarnaan. Macam sebelum kahwin dia kena ada warna dia. Lepas kahwin dia ada warna dia. Boleh saya boleh kongsikan? Saya sangat tertarik sebenarnya bila cakap pasal foto kan. Kalau hitam maksudnya apa? Belum kahwin lagi. Belum kahwin. Merah sudah berkahwin. Okey, maksudnya taken kalau rasa tertarik. Taken already. Jangan. Saya pun taken already. Okey, kalau yang macam ni, kalau bentuk macam ni bukan apa putar. Ini maksudnya ekstra cantik. Okey, yang macam tu biasa tengok pakai dia untuk apa? Adakah untuk golongan bangsawan ke? Tak ada, ini untuk kecantikan saja. Kecantikan. Zack nak ke? Sabar jap. Jangan tanya pasal putar tu lagi. Memang ada dua warna saja. Lepas tu ada color-color lah. It depends on color yang baju yang you pakai. Okey, ini soalan serius. Kalau macam Bimala cerita, hitam ni belum kahwin, merah sudah kahwin. Kalau merah putih, macam MC Gobin pakai ni macam mana? Ini macam lelaki keagamaan. Lelaki lain pula. Lelaki berapa level dia ada? Dia banyak.
Macam hari ni kan kita bangun pagi, kita kena mandi minyak dengan parents. Lepas tu kita kena pakai baju baru. Lepas tu kita sembahyang. Dan kita kena pakai type of ni lah. Ini panggil putar juga. Ya. Tapi sembayang punya lah ni. Ni sembahyang. Ini stiker. Okey. Kalau saya memang paling suka cerita kalau perayaan makanan Malaysia kan, orang Malaysia. Ya. Tak boleh lari. Nampak dia terlalu dah. Okey, tadi saya dengar dia cakap pasal idli, tosai. Kalau makanan wajib di Pavali, mesti ada dekat rumah. yang Adakah wajib. setiap rumah berbeza ataupun semua sama je Daya? Memang idli dengan puri. Puri tu saya selalu makan. Yang compulsory kena ada idli dengan tosai. Tosai. Dengan Manisan? kari kambing kurma tu Itu ialah dia itu punya kena ada sarapan. juga. Okey, kalau manisan pula? Manisan ada tapi yang penting sekali idli dengan tosai lah dia punya starter. Sebab saya selalu tengok cerita Hindustan. Nampak Syarohan kan, beta. Masa anak dia bawa balik dapat happy news, dia bagi manisan. Itu lain. Itu lain eh? Okey, ladu tak? Oh, ni ladu lah. Itu ladu. Okey. Tak apa sekarang ni. Ladu, baruku semua ada dekat depan. Dengan cerita MC Gobi nak nyanyi untuk Nyanyi bersama dengan Vimala. Ya, Lagu benar. ni duet, betul. Tapi sebelum mereka berduet, mungkin kita bagi ruang untuk Vimala dan MC Gobin kongsikan Instagram ke Facebook ke supaya penonton Borak Kopitiam boleh check it out. Ya. Okey, Facebook saya sebagai nama saya MC Gobin, boleh kontak saya melalui MC Gobin dan juga Instagram MC Gobin same nama lah. So boleh kontak saya melalui show ke ataupun juga melalui kita punya lagu terbaru dan juga hari ini kita dapat peluang memberi ucapan kepada semua kawan-kawan dan juga jiran-jiran yang tidak boleh dapat menghadiri kita punya keagamaan Deepawali hari ini. Dan juga kawan-kawan banyak juga daripada luar negeri juga, daripada India dan juga banyak-banyak kawan yang juga peminat saya agar sehat selalu dan saya berasa gembira datang hari ini memberi ucapan melalui TV3. Okey. Jadi guys, jom kita berhibur dengan MC Gobin juga Vimala dengan lagunya Sendura Putar Lagi. Here you go. Okey, silakan. Tak sabarnya nak tengok. Zat nak join sekali? Boleh? Lama ini sonok ni. Sekejap sebab apa tahu? Saya dengan Zat terfikir. Kalau kita jadi backup dancer juga boleh ke? Nak pergi sana? Boleh. Okey. Boleh. Kita jadi backup dancer, kita pergi sana. Pantang di offer. Okey. Di offer. Alah, tapi bagi diorang nyanyi dululah. Kejap lagi kita masuk. Okey, sikit lagi kita masuk. Satu putar lagi again. Go. ரத்தினியா லகி செந்துர போட்ட லகி உன்னதான் நினைச்சு தவிச்சேன் ஏ பாட்டி நீ என் பேபி நீ என்னோடைய லேடி உன்னதான் நினைச்சு இருக்கேன் மனமே உன்னையே தின நினைக்க தோணுதே என் சிந்தம் செல்லாம் உன்னை ஓகே பண்ணுதே நேத்து ராத்திரி தூங்க முடியல என் வாழ்க்கை உன்னால கம்ப்ளீட் ஆகல ரத்தினியா லகி செந்துர போட்ட லகி உன்னதான் நினைச்சு தவிச்சேன் ஏ பாட்டி நீ என் பேபி நீ என்னோடைய லேடி உன்னதான் நினைச்சு இருக்கேன் பிரம்மனுக்கு ரசன நூறடி உன்னை போல பெண்கள் இந்த உலகில் ஏதடி தினம் 100 பெண்கள் என்ன சுத்தி திருந்த போதிலும் இந்த முறுக்கு மீச ஆம்பளத்தான் உனக்கு தானடி சந்திர மண்டலம் போய் தேடுனாலுமே இந்த இங்கிரன் சந்திரம் போல இருக்காது முத்துக்குள்ள வந்து சிரிப்பு போல ஜொலி ஜொலிக்குது நீ இல்லையடா இந்த உயிர் இருக்காது மனதில் உறுதி உன்னை மனப்பதி இறுதி இந்த உலகம் முழுந்தும் அறிந்திடாத அதிசய பிறவி அன்கர்வத்தை தூக்கி எறிய
என்னோட சாசனத்தை நீயும் எழுதவா ரத்தினி அழகி செந்துர பொட்டழகி உன்னதான் நினைச்சு தவிச்சேன் என் வாட்டி நீ என் பேபி நீ என்னோடைய லேடி உன்னதான் நினைச்சு இருக்கேன் நட்சத்திரத்தை என்ன முடியுமா இந்த பூலோகத்தில் அழகை யாரும் சொல்ல முடியுமா உன் மனசுல இடத்தை பிடிக்க முயற்சி செய்கிற அந்த ஆழ்கடலில் முழுங்கி எழிஞ்சு நீச்சல் அடிக்கிற நான் நினைப்பது எல்லாம் உனக்கு சொல்லவே இந்த ஒரு ஜென்மம் மட்டும் போதாது நீ நடக்கிற பாதையெல்லாம் பூவா பூக்குதே நீ சொல்லும் வார்த்தை தேனா பாயுதே அழகிய அருவி நீ அரமண குருவி என் கையில் வந்திடாத அருமையான வைரத்தில் கருவி ஜோடி சேர்ந்த வாழ நீயுவா என் கால்த தீபம் அணிந்திடாத ஒளியை ஏற்றவா ரத்தினி அழகி செந்துர பொட்டழகி உன்னதான் நினைச்சு தவிச்சேன் என் வாடி நீ என் பேபி நீ என்னோடைய லேடி உன்னதான் நினைச்சு இருக்கேன் மனமே உன்னையே நினைக்க தோணுதே என் சிந்தம்ஸ் எல்லாம் உன்னை ஓகே பண்ணுதே நேற்று ராத்திரி தூங்க முடியல என் வாழ்க்கை உன்னால கம்ப்ளீட் ஆகல ரத்தினி அழகி செந்துர பொட்டழகி உன்னதான் நினைச்சு தவிச்சேன் என் வாடி நீ என் பேபி நீ என்னோடைய லேடி உன்னதான் நினைச்சு இருக்கேன் Itu dia. Tanada, tanada, tanada. Dia macam bersemangat sebenarnya. Tak, bukan. Saya bila setiap kali saya dengar lagu yang sebegitu, saya rasa macam bahu saya tak boleh stop, Zack. Macam sekarang. Nampak? Dia nyanyi sikit lagi. Tanada, tanada, tanada. Nampak. Masuk dalam kepala. Baik. Jadi sekarang ni di hadapan kita dah dengar dah lagu. Memang membangkitkan. Kita rasa macam semangat nak beraya. Betul. Okay, dan sekarang depan kita pun tiba-tiba ada rezeki baru ni. Di mana kain-kain mahal rasa ni. Zack, terima kasih. Walaupun Deepavali ni bagi saya sari-sari. Terima kasih. Ini semua mahal-mahal ni, bukan murah. Jadi tiba-tiba dapat hadiah hari ni. Itulah orang kata sambutan Deepavali yang meriah. Sabar, tuan dia dah datang. Oh, bukan dia jangan pasal saya. Jangan claim kain sendiri. Okey, masa lari sikit. Okey. Silakan. Dayah. Okey. Ini orang dah hebat ni, mereka fashion yang dahsyat. Ya, okey. Selamat datang Murak Kopitiam. Okey, sikit. Kita semua. Kita meraihkan Deepavali ni. Jadi, kita nak tanya banyak benda. Jadi kita nak tahu di mana kain-kain yang ada di hadapan kita ni bukan kain-kain yang biasa. Ya. Betul. Tak, saya tengok pun saya nampak macam ini mesti kain mahal ataupun kain yang sangat tradisional, tapi semuanya nampak berbeza-beza. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan dululah dengan siapa agaknya mereka ni, orang-orang yang hebat dalam fashion. Kita ada Rozaini Jamil, Tanya dapat baby, Tanya. Lepas tu kita ada Raja bin Nilamikan. Terima kasih banyak-banyak yang persis nampak seperti Arjun Rampal. Oh, wah, nampak. Okey, kalau Arjun Rampal, yang ni pula kita nampak macam kita bagi Syahid Kapoor. Alah, up lah sikit Syahrukhan ke. Itu paling up tu. Peminat Syahid Kapoor jangan risau. Syahid Kapoor pun okey. Memang nampak macam persaingan yang hebat dalam memilih siapakah aktor pilihan. Tapi hari ini kita nak cerita sari pilihan. Betul. Sebab kita tahu bila kita sebut tentang Deepavali atau apa-apa saja jenis perayaan, peragaan tu penting. Di mana tapi Deepavali kita tak tahu. Sebab tu kita panggil yang pakar-pakar. Mungkin boleh explain dengan lebih mendalam, boleh terangkan jenis-jenis sari. Macam tadi kita tahu apa tu panggil tu yang dia foto. Foto dia ada beza dia kalau yang belum kahwin dengan yang dah berkahwin. Kalau macam sari dan peragaannya pula macam mana? Raja, sila. Okey, hai. So sari kalau kita dekat nampak sini ada berbanyak jenis kan. So actually every state dekat India tu dia ada sari dia sendiri, dia ada material dia tersendiri dan sebagainya. So kalau kita tengok yang hari tu kita pakai untuk shoot, ini Benares. Apa namanya? Benares sari, Benares silk. Wah, maksud apakah? So dia dari tenunan dia and then dia berasal daripada dahsyat. Yes. Kalau nak tahu yang penonton di rumah, ini berat.
Berat. Bukan saya angkat tapi memang berat ya. Try angkat boleh tak? Nah. Zack cuba. Okey dah. Berat. Okey. Berat lah. Okey, nak Ni tahu. normally diorang pakai untuk wedding. Wedding. Oh, maksudnya kita nampak cantik tu berat sebenarnya. Berat. Ya, berapa kilo lebih kurang? Kilo ke? Kilo. Kilo? Ikutlah. Ada yang kalau syuting ada sampai 5 kilo lah. Ikut dia punya corak dia kan. Okey. Sulaman dia. Tapi normally less than 1 kilo lah. Jadi Taklah sampai macam bila tu. Raja cakap macam tu, saya rasa lebih menghormati kaum-kaum lelaki yang hero. Lepas kahwin tu yang dia Angkat. Tak. berat tau. Kalau saya mesti suami saya macam ya Allah sakit atau macam mana. Okey, tapi apa tu in terms of macam peragaan dia kan, macam kita tahu kalau batik itu ada kalau bujang pakai macam ini yang dah berkahwin dan anak dara. Kalau sari tak ada tak dia punya spesifik Cari yang nak ikatan tunjuk ke? yang aku masih belum berpunya. Kalau macam tu. tanya saya apa yang pengetahuan saya, sebenarnya sari ni dia bukan ikut daripada segi orang tu dah kahwin ke apa. Dia ikut pada stage. Pada negeri tempat dia di sana kan. Memandangkan dia kat sana dia orang ada 29 negeri. Wow. Suku macam suku macam tu ke? Tak, itu baru stage. Belum lagi suku kaum lagi. Belum lagi baru negeri je. Okey. So memandangkan India di Malaysia ni sebenarnya reference dia daripada sana. Macam gambar ni daripada mana ni? Madras? Itu sebenarnya Zaini tau. Sebenarnya yang ini saya cuba buat culture Southern India. Okey. Mix dengan Rizman pakai tadi dia more to northern lah. So kita boleh tengok kalau macam isteri saya pakai ni dia lebih kepada southern ataupun di bahagian bawah lah. Ya. Tapi memang mereka Kalau ni ikutlah tengok, macam yang rakyat Malaysia kan menyambut Deepavali, jenis yang mana sebenarnya yang mereka pilih? So, yang popular. sebab kena buat kerja dekat dapur juga kan. Tak semestinya tak boleh berperaga. Ada dia punya ni. So maybe pagi dia pakai kain sari cotton ke Cotton. Okey, yang tunjuk sikit cotton. lightweight. Contohlah, contoh. Okey, Saya ni- angkat yang berat ni. Oh, boleh. Buka Okey, Raja semua. tolong Ni angkat. ni linen. Oh, linen. Ni pun linen. sangat light. Tengok. Sejuk lah. Okey, linen memang sedap sejuk. Okey. And then bila nak beraya kat luar, maybe pakai macam ni. Indian silk, ya. Oh, Dengan ini tak berat motif-motif. sangat. Tidak. Tapi cantiknya. Ya, dengan motif-motif dia yang berlainan. Okey, daripada segi motif pula, ada juga beza ke? Ada. Sebenarnya kalau kita sebut sari ni dia ada inspired daripada peacock, daripada flora and fauna. Ada juga daripada coins. Oh, ya? Ya. Oh, wow. Macam ni Daya pakai ni, I rasa sebenarnya bukan peacock ni. Kita orang dah bincang dah tadi. Oh, dah bincang. Bukan peacock. Tak sangka saya menjadi perbincangan. Okey, Itu ini ada gajah. Okey, lagi ada apa lagi? Coin. Ada coin. Ada coins. Oh, saya tak nampak semua ni. Okey. Tapi designer kan mata laju. Daya, itu mereka pakar. Ya. Okey, macam orang-orang yang biasa macam kami-kami ni kan. Macam mana kita nak tahu yang sari ni kira yang moden ke atau yang tradisional? Macam kita nak membezakan. Okey, kalau kita tengok macam Daya pakai ni sebenarnya Saya lagi model ya Allah, rasa Okey, suara Rai. apa yang Daya pakai ni, ya. dia sebenarnya mix tau. Kita boleh nampak dia Pelbagai. masih lagi ada klasik dia. Masih ada klasik dia Acah, walaupun dia moden. Yes, acah. Okey, lagi satu macam saya tengok tadi ada Banaras. Bukan Banaras. Bengal. Oh, ini macam nampak. Daya ni saya pernah nampak. Ini nampak macam plain Dalam je. cerita apa? Cuba perasan. Kalau perasan Daya dengan Z tengok. Cerita Sebenarnya dalam cerita Devdas kan? Saya pun nak cakap. Yang Betul, tak apa sorry. yang kiranya macam yang awak berlakon tu ke? Ya Ya Devdas tu kan? Bukan awak yang berlakon. Tak saya. Oh ya, rupa saya pun berlakon sama. Okey, mana ni? Okey, yang ini Bengal. So sorry. di mana macam kalau kita tengok cerita-cerita Hindustan, siapa peminat-peminat Bollywood, kalau kita tengok yang ini yang dipakaikan oleh Aishwarya, betul? Yes. Paru, watak paru. So dia sebenarnya dia ada Suku sedikit kaum Bengal. Yes. Suku kaum Bengal kan. Dan And also ni pakai. warna Godwall silk lah. Ni warna tradisional dia orang. Putih and merah. Putih Or merah. off-white Nampak and warna-warna pun macam ni. Saya nak cerita sikit, saya pernah ke Taj Mahal. Saya ingat waktu tu ada satu gerombolan sedang berjalan. Diorang pakai warna kuning merah. Semua sama. Adakah ataupun itu memang kuning warna merah normal supaya untuk senang dicam kot kalau hilang. menarik juga. merah sebenarnya. Rombongan. All rombongan. Okey, ni yang paling penting sekali. Macam Z pakai ni berat sangat kan. Z assume benda ni mahal. Jadi untuk sari yang pakaian harian sampailah ke eksklusif tu, range harga dia macam mana? Okey, sebenarnya dia ikut daripada kerja tangan tenunan dia. Okey. Dan lagi satu dia punya beats word dia.
Oh ni, benda-benda ni semua. Boleh nampak? So daripada berapa Raja? RM50,000 Cerita ada. sikit. Boleh lah. From RM50, RM50 ada sampai boleh lah sampai beribu-ribu. Ya. Beribu tu puluhan ribu ke? Ikut kalau designer mungkin lagi. So Okey, kalau Rozaini fahamlah macam tadi kahwin pun mesti memang minat. Memang minat Hindustan, memang minat kan. Balik ni nak Kahwin pun pakai macam tu. Ya, ya. Saya nak ambil apa lagi, Zack? Okey, saya nak ambil yang bawah ni. Bawah sekali. Ada apa tu? Yang ni apa? Yang ni Yang nak macam ni. tambahlah pasal tadi kita cakap pasal warna Okey, kan. So yang tu adalah Kanjipuram yang asli from South India. Normally dia wedding sari South India. So warna-warna dia memang yang meriah, red, yellow, green. Saya tengok, saya rasa macam saya boleh nampak saya pakai. 20 tahun sari tu. Oh, ya ke? Betul. Yang saya pegang ni 20 tahun. 20 years old. Wow. Buka sikit, Zack. Tunjuk sikit macam ni. material. Wow, lihatlah lama tak tunjuk produk ni. Okey. Baik. Jadi nampak tak kalau kita dapat tengok, okey, saya nak tanya soalan yang serius sebab saya tak serius tahu. lagi. Saya risau bila Saya tanya tak soal serius. tahu. Sari ni memang dipakai oleh wanita sajalah. Maksudnya kalau macam saya pernah tengok dalam cerita-cerita Hindustan ke apa ke, yang lelaki yang pakai macam serban tu bukan kain macam ni Serban bukan kan? Bukan, Bukan, Cotton linen. Oh, cotton linen. Okey. Because dia almost 6 meters kan. Ada yang sampai 9 meters. Kalau nak buat serban, letih lah. Okey, sebab kita tahu kan, tadi cerita. Sebab itulah aku dah bagi hint Dayah. Sebab itulah saya dah bagi hint. Saya soalan serius ni. Sebab saya tak tahu. Okey. Kau tersegit. Okey, sampai kau. Itu cerita pasal perempuan. Saya faham, dia tanya lelaki tu nak tahu tak fashion lelaki macam mana. Adakah segah wanita dengan pelbagai pilihan? Sebenarnya kalau lelaki macam kita tengok tadi macam Gobin tadi pakai kan. Itu more to classic with the dhoti and kurta betul. Dhoti yang kurta. Okey. Macam yang saya pakai ni Nehru jacket. Nehru jacket macam Syed Kapoor pakai lah. Saya pun nak cakap tadi tu saya sebut Syed Kapoor. Pinjam Syed Kapoor daripada Shah Rukh Khan tadi. Saya dah takut dah nak tanya saya pakai apa. Saya pakai apa saja silakan. Kurta. Okey. Paling banyak setiap pilihan rakyat Malaysia, tak tahulah kalau kita sambutan ke apa-apa, mesti pakai kurta. Sebenarnya kurta sebab dia relate juga dengan kita punya budaya Melayu kita. Macam cekak musang. Betul. Okey, Zack. Okey. Zack teringat nak pakai macam Syed Kapoor ke? Kena badan cantik macam dia lah. Alah, tak ada, elok je. Waduh. Panas pula rasa hari ni. Panas. Okey, tapi nak tanyalah, untuk menyiapkan satu rekaan tu, habis masa berapa lama kebiasaannya? Okey, sebenarnya sari ni kalau tanya saya kan daripada Rizman Rozaini. Yeah. Permintaan daripada bangsa India mengenai dengan sari ni sebenarnya agak kurang. Memandangkan mereka lebih suka sari yang instant dress, instant sari. Maksudnya sari yang siap dijahit dan just zip saja pakai. Berbanding dengan draping. Itu? Ya, okey, tak apa. Ini nampak lilitan dia cukup luar biasa. Okey. Okey, sebab memandangkan saya dengan Rizman kan designer. So kami lebih fikir kepada practicality dalam cara pemakaian sari. Dan berbeza juga, setengah orang tu suka draping yang betul-betul original, klasik sebab masih nak kekalkan lagi dengan budaya pemakaian sari yang betul. Betul. Okey. So pasal mengenai masa tu, so dia ikut tenunan. Sari macam ni mungkin 6 months. Cool. Macam yang ini. Because kalau dia macam samping juga. Kalau kita tengok dia punya work dekat belakang halus-halus. Detail kan? Ya. So sekarang yang paling baru lah macam printed selaris kan, floral macam tu, beli kain just make it into a sari. So that's the modern kind of way saris lah. Selalunya tengok dia orang berlakon kan, Kareena Kapoor. Sari-sari yang Itu kawan saya baru WhatsApp tadi. Film baru apa? Kawan saya panggil Mak Teh je tu. Okey, terima kasih banyak Raja. Terima kasih Rozaini. Terima kasih. Happy Deepavali. Tapi nak bagi tahu juga kepada semua penonton macam nak tahu lagi lah pasal sari apa sebagainya. Instagram please. My Instagram is Rajaville-Makeup. And you can follow on IG lah. Rajaville-Makeup. Okey, apa-apa boleh DM je. Okey, Zaini pula. DM. Rozaini? Saya IG saya Rizman Rozaini ataupun Rozaini Jamil lah. Okey, kalau dah follow tu tak apa, teruskan komen-komen lagi lepas ni. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Tadi kan Zack, mula-mula dia ada cakap, Zack kata dekorasi warna-warna tu rupanya dipanggil kolam. Biasalah bila kita sebut straight kolam, rupanya kolam. Apa dia Dayah. Setiap hari tu belajar benda baru. Kolam ya. Jadi apa kata kita tengok jom kolam yang cantik-cantik. Deepawali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut agama Hindu di seluruh dunia.
Mereka akan menghiasi rumah dengan kolom atau ronggoli, iaitu hiasan lantai yang diperbuat daripada beras dan diwarnakan sebelum terbit matahari. Berusia 39 tahun dan sejak 16 tahun lalu, Lee Mahendran telah menjadikan kolom sebagai punca pendapatannya. Tujuan membuat kolom adalah untuk sementara perayaan dan juga seperti perkahwinan, pertunangan dan juga ada rumah baru yang diberikan untuk penyembayangan acara upacara agama Hindu, mereka akan buat. Menurut kepercayaan mereka, kebiasaannya kolom dibuat di hadapan pintu rumah sebagai tanda selamat dan rahmat dan dipercayai supaya setiap isi rumah mendapat kesejahteraan. Corak je berbeza, tapi kebanyakannya adalah corak yang berbeza seperti bunga merah, bunga dengan murung merah dan juga macam-macam cara corak adalah. Tetapi untuk keagamaan biasanya untuk gunakan tepung beras adalah warisan tradisinya sebagai yang itu adalah makanan kepada serangga kecil seperti semut dan juga burung untuk dia jadikan sebagai pemakanan untuk mereka. Nampak sukar, mereka boleh membuatnya dengan cantik, unik dan menarik. Dan kebanyakannya bermotifkan tumbuh-tumbuhan. Tak ada. Semua adalah untuk menceriakan kolom itu adalah menggunakan pelbagai jenis warna. So untuk contohnya kalau tetamu datang ke rumah kita, dia akan lihat gembira sebab pelbagai jenis warna adalah dalam kolom itu. Kolom adalah memaksudkan ada banyak warna dan juga corak yang berbeza. Ia membawa maksud yang amat bererti kepada mereka. Nampak cantik ke tidak? Itu anda rasa dia. anda boleh buat tak? Kalau Daya dululah sebelum kita ada norma baru sebagainya, selalu pergi shopping mall berbeza-beza sebab nak tengok kolom tu cantik. Ya. Daya, cakap pasal norma baharu. Kita banyak luangkan masa di rumah. Ya. Banyak masa luangkan rumah, banyak aktiviti yang dilakukan bersama keluarga dan salah satunya menonton TV. Betul, Ini setuju. saya nak kongsikan dengan penonton-penonton Borak Kopitiam di mana minggu ini Vocalmania merupakan minggu yang keempat di mana kita ada Fatin Afifah, Daniel Chue, Eddie Kama, Nisha Haq. Siapakah yang berjaya menawan hati juri dan penonton minggu ini? Kalau nak tahu, jangan lupa untuk saksikan Vocalmania malam ini jam 9 malam hanya di TV3. Jangan lupa tengok. Saya dengar memang tiap-tiap minggu tular Vocalmania ni. Tular. Tular yang masuk semua fanbase kuat, semua suara pun. Masing-masing nak berlawan vokal. Betul. Jadi jangan lupa tengoklah. Malam ini 9 malam TV3. Tahun depan dia nak Zack masuk. Zack? Zack vokal dia. Wah, Ya. Okey, sekarang ni kita nak berehat sebentar Betul. sebenarnya. Kejap lagi ada macam-macam lagi nak kongsi ni. Betul. Jangan Balik pergi selepas mana-mana. ini Borak Kopitiam istimewa di Pavali. Kembali lagi bersama kami dalam Borak Kopitiam, masih dalam kemeriahan kita. Ya. Perayaan Deepavali. Betul. Jadi saya nak bagi tahu juga tadi Zack ada kongsikan tentang Vocalmania. Ini saya rasa semua peminat muzik-muzik pasti tak sabar. Iaitu persiapkan diri anda dengan 3 hari penuh debaran. Ini masanya muzik-muzik 35 separuh akhir. Jadi saksikan saingan 30 buah lagu terbaik terakhir merebut tempat di anugerah juara lagu ke-35. Jadi dah bermula semestinya di muzik-muzik 35 separuh akhir pada 20, 21 dan 22 November. Ya. 9 malam secara langsung di TV3. Yep. Muzik 35 separuh akhir. Pada 20, 21 dan 22 November ini 9 malam secara langsung di TV3. Ya, jadi itu 3 hari yang anda tidak boleh lepaskan. Semuanya hebat-hebat belaka. Sekarang ni Zack. Zack kata Zack ada tengok satu video. Ya, dekat Portal Says ni sebenarnya tentang lagu, tahu tak lagu Kabi Kushi Kabi Gem ke Kucu Tahe? Kucu Tahe. Kabi Kushi Kabi Gem tu cerita lain. Ya, tapi saya tahu lebih kurang sama. dua tu dia fight Zack. Dia fight. Apa kita tengok Portal Says ni? Dia orang sangat kreatif. Jom kita tengok. Kucu Tahe.
It's Deepavali. Time for a shopping spree. It's Deepavali. No money for shopping. Luckily my Anne came to buy kurtas and saris. It's Deepavali. Think I burnt the curry. At least got some sweets and snacks. Forgot the biryani. Fireworks and sparkles. Abang, is it legal? Season of the holy. Time for Deepavali. Make sure pants are stretchy. Time for Deepavali. It's Deepavali. Why am I so sleepy? Gotta put some oil in bed. I can find my sari. Have you done the column? What is a column? Gotta find my auntie. Maybe she can help Wow, me. itu dia. Jadi kalau anda semua nak saksikan video penuh, boleh ke portal SAYS. Itulah saya rasa kan seronok bila tengok video-video sebegini, dia bagi kita senyum, bagi happy kan. Okey, nak tengok lagi? Nak tengok yang penuh, jangan lupa portal SAYS Portal SAYS, portal okey, SAYS. jadi kepada semua peminat-peminat yang mungkin rindukan beliau, yang rasa macam ya dia ni memang lucu orangnya, kita ada Kencana Dewi, kita Kencana ada Dewi. Legend juga. bersama dengan Kokok. Kokok, beraya Deepavali. Nama baru. Dia video call. Video call. Video call. Kita tengok apa yang diborakkan agaknya. Nampak je muka ni di kaca TV? Pasti semua nak menjerit panggil Kak Mala. Mesti teruja kan? Siapa tak kenal Kencana Dewi? Jadi, semalam kami sempat menemu Kencana sendiri untuk persiapan Deepavalinya. Past about 7-6 years, Deepavali ada lagi dalam seminggu baru Kencana prepare. Macam kalau Murku, traditional punya kuih muih, Kencana buat 2 minggu sebelum tu. Sebab bagi Kencana, Deepavali ni is all about your traditional way of doing and understanding what is Deepavali about. Pada masa yang sama, Kencana akan buat shopping untuk anak-anak, lebih utamakan anak-anak dulu. Baru me and my husband akan do what is necessary for the house. Tapi tahun ni agak berbeza untuk kami sebenarnya. Disebabkan SOP, banyak benda yang kita batalkan. Macam ada open house, sangat penting. But this year, no visitors. Kita hormati SOP. Tapi yang penting di sini is not about open house and so on. Bagi Kencana, why you celebrate the Deepavali? So, adat itu mesti kita ikut. Macam buat traditional kuih muih, kolam, letak daun mangga depan rumah, bersihkan rumah. Sebenarnya, kita bersihkan rumah, dia juga bersihkan diri kita sebenarnya untuk hari raya. Dan ia juga seperti kita keluar dari kegelapan dan kita mencahayakan hidup kita. Okey, mungkin Kak Kencana boleh cerita juga juadah ataupun kuih-muih yang wajib ada. Murku, aci murku, nayu rendang, ada rasam. 4 kuih muih ni adalah sesuatu yang kita kena buat di rumah. Sebab kalau kamu beli, tak kita kamu celebrate Deepavali. So 4 kuih muih ni Kencana akan buat macam mana penat pun. Saya tetap akan buat dekat rumah saya. Alright, itu kalau macam kuih muih. Kalau macam juadah macam mana pula? Hari raya ada lemang, ada ketupat. Kalau macam Kencana sendiri kalau juadah tu? Ayo adik, kari kambing mestilah adik. Ada tosai, ada kari kambing, kari ayam, poli kari. Poli kari mesti ada. My husband ni, dia suka kari kambing, tosai, nasi biryani. Semua itulah kata rumah I tahu ni tau. Betul lah tu. Sebab I tahu satu makanan je. I tahu makan wadah je tu je. Oi, wadah anytime you boleh buat sayang. Wadah anytime kita boleh beli di super, kita boleh buat di rumah. Tapi murku-murku ni kan, kita jarang kita buat selalu. Dia waktu-waktu perayaan saja kita buat. Itu istimewa dia. Hi, happy Deepavali. Stay safe, stay happy. Happy Deepavali juga kepada semua staff-staff TV3 juga. Pada peminat-peminat Kencana sangat-sangat merindui you all. Tak tipulah, memang rindu sangat nak berbalik kepada industri. Kencana will come back. I will come back. Okay, Kencana Dewi. Kami dari Workcom juga mengucapkan Happy Deepavali untuk keluarga Kencana Dewi, okey? Happy Deepavali!
Happy Deepavali Kencana, itu dia legend kita. Bila kita sebut tentang pelakon yang berbahasa India dekat Malaysia ni, mesti kita teringat Kencana Devi. Baik, pagi tadi awal-awal Borak Kopitiam saja kita telah dihiburkan oleh penari-penari yang sangat baik hati, murah hati nak menghiburkan kita pagi-pagi. Z tak beritahu lagi kan nama-nama grup dancer dia apa? Mass Millennium Dancers. Itulah bersama dengan Z hari ini, Syam, Azim dan seorang? Ashrin. So, Dayah, janganlah buat duit senang. Tak boleh. Saya terpesona dengan Ashrin. Saya mau tengok je muka Ashrin daripada tadi. Saya tengok bahagian hidung sama macam saya. Baru Dayah tengok. Kalau Dayah tengok macam tu, Z tengok rasa macam mana? Oh ya Allah, jangan Z. Isteri tengok kat rumah. Betul lah. Tak boleh. Baik, jadi sebenarnya hari ni, sebelum kita live tadi pun, Z berborak juga dengan Syam dengan Azim kat sini. Dengan Ashrin tak sempat nak borak lah jauh kan. Tapi mereka punya poin-poin tentang kehidupan mereka ni luar biasa, Dayah. Alamak, kena kongsi lah macam tu dekat kena kongsi. Kita tanya hujung-hujung. Baik, sebelum tu kita nak tanya tentang Deepavali lah. Okey, Syam ataupun Azim. Siapa-siapa nak jawab pun boleh. Bila sebut Deepavali, apa benda pertama yang datang dekat kepala you? Azim dia jawab. Untuk saya? Dancing, of course. Dancing. Pakai baju cantik-cantik. Nari. Food, muruku, all this we need to eat. Happiness actually. Happiness, family lagi satu keluarga. Dan sebenarnya kita sejak malam dekat sini, Syam dengan Azim adalah sepupu. Lepas tu Ashrin tu anak buah mereka ini memang sangat mengejutkan sebab mereka nampak sebaya. Itulah. Tapi kalau penonton nak tahulah sebab tadi saya dah korek rahsia daripada Ashrin kan. Pakciknya Azim, this one. Pakciknya yang bernama Azim itu nampak macam umur 20 lebih, 30. Okey, Azim mungkin boleh kongsi sikit? Baru je turn 40 last month. 40 tahun kan? Apakah benda yang dia buat, amalan dia pun nanti kita kongsikan. Tapi okey, berbalik kepada benda ni lah kan. Z, benda-benda umur perasan tak? Z nak tolak tepi. Kalau dia macam ni nampak 40 tahun, Z ni mau 55 tak? Okey, ni macam mana dengan jemputan? Kalau kita tahu sekarang Deepavali, norma baru kan. Dekat rumah, kita ada SOP dan sebagainya. Betul. Jadi Deepavali tahun ini, macam mana Syam sendiri secara peribadi celebrate Deepavali ni? Pergi beraya ke semua macam mana? Biasanya kalau kawan-kawan jemput, diorang ikut protokol jugalah SOP kan, because tak boleh lebih orang apa semua. So kita follow batch by batch lah. Tapi rasa tak ada yang jemput. Tapi rasanya tak ada yang jemput. Tahun ni tak ada kot. Biasa-biasanya bersama dengan keluarga masing-masing. Tahun ni memang ternyata berbeza lah. Lagi-lagi untuk mereka yang memang selalu buat performance dan sebagainya kan. Tapi kita nak tahu tentang tadi kata sambutan norma baharu. Betul. Mereka juga sebenarnya semua ahli keluarga dan berapa lama sebenarnya bisnes keluarga dalam tarian? Sebenarnya kita start group ni dari tahun 1997. So sampai sekarang dah quite some time dah. 1987 Zaid. 1987 mereka ni semua. Masa tu I baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Tapi 2 tahun dia dah dah kecil lagi. Dah menari dah. Kalau Ashrin 2 tahun, waktu tu Azim dengan Syam muda. Belasan. Masih remaja. Kan? Okey, siapa yang start? Okey, adakah Mass Millennium Dancers ni memang 3 orang daripada dulu ataupun ramai? Bukan. Sekarang ni pun bukan 3 orang aja. Lebih besar daripada 3 orang. So hari ni datang 3 orang sebab SOP lah. Betul. SOP kan. Okey, so 3 orang kau tak lagi meriah kan? Nak tahu juga kan bila cakap tentang tarian, apakah jenis tarian anda? Adakah tarian India klasikal ke? Kan ada macam-macam jenis kan? Betul. Tadi kita tengok pun hentak-hentak kaki yang Dayah kan? Hentak kaki kalau kita kalau selalu orang perempuan dia marah. Tapi diorang special sebab menari rupanya. Betul. Ceritakan sikit tentang tarian yang anda boleh mungkin Ashrin nak jawab pun. Ashrin jawab. Sebenarnya kita ada banyak jenis tarian. Ada yang klasikal, ada semi klasikal, ada moden juga, ada Bollywood, Bhangra, macam-macam lah sebenarnya. Macam kalau tengok dalam movies tu kan ada banyak jenis lagu, ada yang slow sikit, ada yang alun sikit, ada yang rancak. So kita actually comprise of everything. Wah, ni memang semua boleh macam nampak. Betul bila awak cakap comprise semua, tengok di skrin. Baju pun berbeza-beza, maksudnya kena dengan tarian yang dipilih, betul? Okey, nak tahu juga, kalau menari, perlu waktu yang lama tak untuk kita belajar sebenarnya? Z tu teringin sangat nak belajar menari, tarian India terutamanya. Saya bila tengok penari muka macam Ashrin ni makin semangatlah saya. Ashrin cerita sikit. Tapi tiba-tiba dia bawa uncle-uncle dia datang, tak boleh cakap banyak.
Saya pun belajar dari uncle-uncle juga. Tapi kalau macam Zack nak cuba belajar, boleh belajar dari grup kita pun. Kita boleh, ada boleh. classes. Macam sekarang ni Dayah, sebenarnya Zack tengah tengok gambar ni. Dekat seperti anda semua dapat lihat di kaca televisyen. Oh, baru saya nak tunjuk gambar. Tak apa. Tadi ada 7 sebenarnya. Itu ahli yang tetap. Ahli yang tetap kita ada dalam 8-10. Tapi kita boleh pergi lebih besar sebesar daripada tu. 40 macam tu. Ketuanya Azim ke? Sama-sama lah. Sama-sama. Actually. Ni koreografer, saya ketua, lebih kurang macam tu. Dia kena sebenarnya teknik. Bukan senang tau. Tadi nampak pun Azim bergambar, angkat kaki perempuan tu tinggi. Bukan main boleh angkat je. Kalau salah tu terkoyak usus-usus tepi ni. Tapi kena ada teknik-teknik dia juga sebenarnya. Ya, okey. Kalau bercerita tentang tarian, teknik tarian. Zaya dengan Zack ni badan tak adalah lembut sangat Cakap je lah nak kata belajar Zack menari. tu badan. Tapi kalau teknik tarian pertama, kalau tarian India yang perlu kita tahu step macam mana. Yang simple one. Yang biasa, yang biasa. Yang biasa. Biasanya kalau dalam Basic. tarian Bollywood ni basic kita kena tahu dipping dulu. Dipping? Macam ni? Apa tu? Bukan. Bukan tu. Bukan tu. Dipping guna kaki belah kanan. Satu atas heel. Lepas tu kita dipkan dia. Itu yang pertama? Itu yang pertama. Oh, boleh tunjuk, boleh tunjuk. Okey, saya tunjuk. Zack tahu. Okey, contoh. Okey. Zack ikut ya. Boleh. Okey. Satu letak macam ni. Okey. Satu lagi lock Okey. Dip. Dip. 1, 2, 3, 4, 5. Ini macam Zender mengajuk. Dia. Okey, sikit lagi Zack. Okey, macam ni. Hip ke depan. Okey. Oh, lama Zack. Huyuh. Jalan. 2. Jalan. Okey, so one is this. One is this. Okay. One more is this. Itu kira Luar first tu biasa. yang kita boleh belajar lah. Seksi, Zack. Basic. Basic Bollywood lah. Yes. Selalunya berapa lama kalau nak belajar menari ni? Bolehlah dalam seminit tadi tu. Minit tadi. Depends juga. Depends atas individual. Ada yang boleh tangkap cepat, ada yang boleh tangkap lambat. Tapi institusi kita, sekolah kita memang ajar the best Bollywood dance dekat Malaysia ni. Sebab kita start dari technical, dari benda yang paling simple sampai advance. So from the very beginning. So kalau siapa-siapa yang nak belajar Bollywood dance tu betul-betul menari macam yang dalam movie tu, should come for our school. Datang dekat sekolah kita. Dekat mana sekolah saya datang sekarang? Daya ni kalau yoga datang, yoga lah dia nak belajar. Menari Bollywood, boleh nak belajar. Tapi boleh tak? Last soalan terakhir lah Azim kan. Last soalan terakhir sebelum kita menari-nari. Azim, kriteria apa yang paling penting untuk seseorang itu kalau nak belajar menari macam ni? Minat saja. Minat saja. Walaupun macam saya tak reti menari langsung, saya datang ke Azim, I want to learn to dance. Boleh? Walaupun lurus ke, tak boleh bergerak langsung, I boleh make you bergerak. Wow! Okey, terima kasih banyak. Okey, boleh kongsikan Instagram. Instagram kita @masmillenniumdancers. Boleh like, comment, share, sebagai. Yang personal tak boleh share. Personal tak boleh share. Nak share group je. Personal kalau pandai tu boleh lah. Personal, I think when you bila scroll ada tag. Okey, terima kasih Syam, Azim, Terima kasih Zack. Terima kasih banyak. Terima kasih Zack. Semoga anda semua diberi kebahagiaan sampai bila-bila sehingga hujung nyawa. Dan teruskan dengan minat tarian anda dan terus mengajar lebih ramai lagi. Betul. Okey, itu semangat yang kita nak. Okey, jadi Daya pula sekarang ni nak cerita tentang generasi Z. Adakah anda menonton? Bukan Z American generasi Z. Jadi aktiviti mereka semakin mencabar dari minggu ke minggu. Jadi apa pula yang menanti Wira Z kita kali ini? Teruskan menonton generasi Z Ahad ini 7 malam hanya di TV3 guys. Jangan lupa dah penuh dah rancangan anda. Vocal Mania ada. Lepas tu boleh tengok ni pula generasi Z. Jadi jangan lepaskan. Memang menarik. Makin lama cabaran tu Z. Dan kata memang sangat mencabar. Sangat mencabar. Ini dia kalau kita ada TV. Itu dia generasi Z. Okey, jadi itu generasi Z. Sekarang ni kita nak tengok bukan Z American yang menari, bukan. Mereka-mereka yang kita sudah pun buat secara tadi, apakah kita saksikan? Tarian lagu apa agaknya? Tarian daripada Mass Millennium.
घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना शाबा ओए 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 शाबा ओए 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 शाबा ओए 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 शाबा शाबा Sente mais rivete Sorry, sorry Acha mahive Everybody sing sorry, sorry Acha mahive दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरी हवा के झोंके से मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से मन के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो मन के मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो लाल दुपट्टा अरे लाल दुपट्टा उड़ गया यार तेरा हवा के झोंके से लाल दुपट्टा उड़ गया यार तेरा हवा के झोंके से तुझको दिया देख लिया हाय धोखे से मन के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो मन के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो la 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 लाख छुपाए बहती थी मैं अपने जान से चेहरे को एक पल में ही तोड़ दिया तेरे ने हवा ने पेरे को हो तेरे तेरे का जाना कुछ ऐसा जादू छा गया मेरे चंद को देख कर चंद भी शर्मा गया मुझे शर्म से आए तौबा और मेरा दिल घबराए हाय तौबा अरे बाहों में चूक न जाए इस मौके से तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से मन के तुझे दिल देगा वो मगर अपनी जान देगा वो मन के तुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान लेगा वो Wow. Hai, luar biasa Macam mana ni. nak cakap, Zaid, Daya macam dengar tadi, kau tutup mata tu, Daya rasa macam Daya dalam satu filem. Ya. Ya? Dekat Nadia. Ya. Kan Nadia suaranya lain. Abang Rizwan suaranya lain. Suara lain, Cuba cakap sedikit. Ya, saya. Oh, memang samalah suara tadi. Kita macam, daripada mana datang suara yang begitu sedap tadi? Itulah pasal. Okey, jadi saya rasa semua penonton di rumah cukup tertarik, cukup terpegun. Ceritakan sedikit macam mana ni, memang minat nyanyi lagu-lagu Hindustan, Bollywood dan sebagainya atau bagaimana Kak Nadia? Ya, saya dah start menyanyi daripada... lain ni. Suara lain. Saya kena cakap. Cakap saya dah.
Kau punya lain suara dia. Oh, macam mana Kak Nadia? Okey, sombong. Maafkan saya. Silakan. Saya dah start menyanyi pada umur saya 9 tahun. Dan masa tu memang saya dah start nyanyi dengan lagu-lagu Bollywood. Tapi masa tu tak ada muzik kan. So saya nyanyi biar kosong je lah. Sebab minat tengok filem-filem ataupun tiba-tiba macam suara sedap pula suara. Bila nyanyi lagu Hindustan ni. Sebab saya memang daripada kecil, mama saya memang selalu buka lagu cerita Hindustan. Tapi biasanya macam bila kita tengok movie, saya lebih kepada lagu. So movie saya tak kisah pun macam mana cerita dia, yang penting lagu macam tu. Okey, itu kronologi cerita Kak Nadia macam lah. Macam mana? Boleh tapi terjebak. kita nak tahu juga macam Abang Rizwan pula macam mana? Adakah lebih kurang sama macam cerita Cik Nadia kita ni? Sama juga, tapi saya lebihkan pada muzik lah. Loh, bunyi macam pakar motivasi pula. Lain. Masalahnya muzik indie ni memang susah lah bagi saya kan. Betul. Nak sebutan dia. Bila saya nak main lagi, saya sambil nak menyanyi lagi. So, bagi masalah juga daripada saya. Macam mana macam detik pertemuan Cik Nadia dengan Rizwan berjumpa? Ini dah macam cerita Kulit Tahir. Sebab susah nak jumpa. Minat sama macam ni, lagu Hindustan pula tu. Macam mana? Bermula daripada satu partner lagi lah, Hafiz nama dia. Actually kita orang di Hanaris kita bertiga sebenarnya, tapi hari ni dia tak dapat sebab frontliner. So jadi kami berdua je hari ni. So first kita jumpa Nadia, diorang dah jumpa dulu, lepas tu baru jumpa Nadia. Bila dah jumpa Nadia baru tergabungkan jadi Hanaris. Kita orang jumpa tahun 2011 di Pawali juga. Ya. Waduh. Macam sejarah bersama, momen bersama. Tapi kan kita tahulah ramai di luar sana lagi penghibur kan yang penyanyi dan sebagainya terkesan sebab PKP. Maksudnya untuk membuat persembahan. Jadi macam mana pula untuk kalian? Kami alhamdulillah kami lebih kepada media sosial sekarang. Cerita sikit. So sekarang ni di Hanaris aktif dengan FB Live dan juga Bigo Live. Dan kadang-kadang kami pun aktif dengan YouTube Live juga. Dan kita ada buat studio recording lah untuk kita pun bergerak dengan studio recording juga. So kalau untuk siapa nak lagu-lagu Hindi di Hanaris, lagu baru lah. Betul. Boleh fit dengan MC Gobin lah. MC Gobin buat lagu baru, boleh fit lah. Kita akan kumpul kan, mungkin insyaAllah hujung tahun ni kita akan keluarkan satu album. Kita nak keluarkan album baru di mana lagu Hindi memang pure kita buat sendiri, bukan kita... Lagu tulisan Hindi? Ya. Siapa yang pandai cakap dalam tiga orang? Hafiz. Hafiz memang pandai cakap? Hafiz dengan Nadia lah. Kau nak tahu Nadia? Saya buat. Saya hanya kompos muzik je lah. So lebih kompos, Abang yang akan kompos, Nadia dengan Abang akan lebih pada lirik lah. Okey. Saya rasa sebenarnya satu perkongsian yang sangat bagus dan sebab ramai yang tidak tahu bagaimana untuk mencari jalan ataupun ruang untuk mempromosikan yang sedikit berbeza. Muzik. Maksudnya mengikut platform social media katanya tadi kan. Sebab social media sekarang memberi kita lebih rezeki sebenarnya. Memang kita boleh buat duit daripada situ. Okey. Jadi bolehlah kalau yang tak aktif media sosial tu boleh cuba sekarang. Betul. Okey, itu macam media sosial tu. Bila kita sebut tentang media sosial, ini persaingan tu pasti ada. Macam mana Nadia dengan Rizwan sendiri, macam kita tahu dalam lagu berbahasa pun lain, bukannya dialek bahasa Melayu. Betul. Macam mana nak macam kira tak ketinggalan lah dengan mereka-mereka yang memang asalnya memang boleh bercakap Hindi tu sendiri, memang ini adalah mereka punya core. So, macam mana Rizwan dengan Nadia nak keep up dengan benda tu? Okey, sebenarnya sejak PKP ni dia memberi lebih rezeki pada kami sebab kerana PKP ni orang ramai tengok live kami. Alhamdulillah memang memberi rezeki pada kami juga alhamdulillah. Dalam PKP ni kan banyak duduk kat duduk rumah. Memang dia orang akan tengok. Facebook. So kami mendapat follower yang sangat ramai yang Nadia pun tak jangka. Dan alhamdulillah kita ada follower yang kebanyakannya daripada umur bukan satu peringkat umur tapi daripada kecil sampai ke besar. Daripada India. Sampai orang tua. Okey, ini menarik menarik sebab semua golongan menonton anda kongsikan kepada yang macam baru jatuh cinta. Instagram anda ataupun platform yang anda ingin kongsikan. Okey, so semua yang baru menonton yang nak follow kami boleh follow kami di FB Nadia Farsha Dilhanari. Ada ataupun di Bigo Live Nadia juga. Nadia kita akan buat almost every day di Nadia Farshah juga.
So kalau cari Nadia Farshah, confirm akan jumpa Dilhan Aris. Itu dia punya ni Dia punya yang utama. Nak cari. Kan Cik Rizwan pun sama? Sama juga. Sama juga. Nadia juga kita pakai satu page lah. Kita pakai satu page. Tapi page berbeza lah. Beza. Bukan kongsi dengan Nadia satu Instagram bukan lah. Tak. Jangan minta kongsi-kongsi dah. Bukanlah. Dah pernah satu Instagram aja dong ada di situ. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak dari kerana sudi bersama dengan kami dan kepada anda semua. Terima kasih menonton Borak Kopitiam. Minta maaf kalau ada salah dan silap dan tentunya hari ini teruskan kemeriahan. Betul, kepada mereka penjarakan sosial juga jangan lupa. Betul, kepada mereka yang menyambut Deepavali, selamat menyambut hari Deepavali kepada anda semua. Seperti biasa jangan lupa untuk terus bersama dengan Borak Kopitiam jam 8 pagi hingga 9.30 pagi pada esok hari. Ya, jangan lupa bersama siapa pula rakan host kami, kenalah tengok. Okey. Terima kasih banyak. Maaf salah silap, terkasar bahasa, tersalah tutur bicara. Saya Zaid Marikan. Saya Daya Bakar dan sekarang kita nak berhibur, nak mendengarkan lunaknya suara Nadia. Silakan. Bye-bye. Assalamualaikum.